Assalamualaikum dan hai korang semua. Kembali lagi dalam channel YouTube saya, dan pada video kali ini saya akan mengajar anda semua tentang cara untuk menggunakan Google Spreadsheet. Okey, dalam video ini saya akan memfokuskan tentang cara-cara untuk memasukkan data dalam Google Spreadsheet, dan sambil itu saya akan ajar anda membina graf seperti graf bar ataupun graf kolom ataupun membina pie chart. Dan di samping itu saya akan selitkan sikit formula yang memudahkan lagi kerja anda semasa anda menguruskan data-data anda. Okey, jadi apa yang perlu anda buat untuk menggunakan Google Spreadsheet ni? Anda kena melayari google.com dan anda hanya perlu tekan dekat bahagian petak di bahagian atas kanan ni, ikon Google Apps, dan di bawah, scroll di bawah dan ni ikon Google Sheet. Jadi tak perlulah anda search Google Spreadsheet di bahagian ni. Anda hanya perlu tekan saja. Okey, selepas tu anda hanya perlu start a new spreadsheet yang blank sebab anda hendak masukkan data-data baru ni. Okey, dalam video ni saya menggunakan senario di mana saya akan mengajar saya akan mengajar korang-korang semua yang hendak memulakan bisnes perniagaan seperti membuka restoran. Jadi data-data yang saya akan gunakan adalah data yang terlibat dalam perniagaan restoran. Contoh data yang saya gunakan ialah data pembahagian gaji di kalangan pekerja. Okey, jadi pertama sekali anda perlulah masukkan data-data anda ke dalam Google Spreadsheet ni, dalam sel-sel ni. Jadi macam saya sudah sediakan data-data yang saya hendak masukkan. Sekejap, saya hanya perlu copy paste. Alright, siap. Sekejap, saya nak adjust. Sudah dapat lagi kemas. Okey. Okey, macam anda nampak sekarang ni, data-data anda ni tidak nampak cantik sebab tiada border, iaitu penghadang, tiada warna. Jadi apa yang boleh anda buat? So, kalau anda hendak tambah penghadang ni, anda hanya perlu tekan A4 di bahagian atas ni, tekan dan tarik sehingga ke kanan, sehingga ke ni. Okey. Lepas tu anda tekan ikon border dan tekan saja all border. Alright. Dan data anda nampak macam lebih kemas. Okey, tapi walaupun kemas tapi tidak cantik sebab tiada warna. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda hanya perlu tekan sel yang anda warnakan. Nah, bagi saya hendak warnakan sel-sel yang dia di bahagian atas. Jadi saya hanya perlu tekan di A4 dan tarik sehingga ni M4. Ada apa yang boleh anda buat ialah anda tekan di fill color dan anda boleh isi dan boleh gunakan warna-warna yang anda suka. Tapi tips daripada saya ialah kalau anda hendak warnakan jadual-jadual anda perlulah gunakan warna yang cerah supaya tulisan di dalam sel tu lebih timbul dan boleh mudah dibaca. Contohnya saya gunakan warna gelap. Okey. Sekarang ni seperti anda nampak, warna ni telah menenggelamkan tulisan tu, menyebabkan tak berapa nampak. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda gunakan warna yang cerah seperti biru muda. Kalau saya gunakan biru muda. Macam ni. Anda boleh gunakan hijau muda ni. Ikut kesukaan anda. Okey. Seperti kalau anda perasan, saya tidak isi lagi yang bahagian jumlah kerja lebih masa. Ini kerana saya akan menjumlahkan kerja lebih masa yang dilakukan oleh semua pekerja ni dengan menggunakan formula. Jadi seperti anda nampak, kerja lebih masa minggu 1 saya sudah sediakan. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda tekan ni, anda masukkan formula untuk menjumlahkan semua kerja lebih masa yang dilakukan oleh pekerja nombor 1. Itu sahaja ni. Okey. Mula-mula tekan formula sama dengan sum, SUM. Lepas tu
anda buka bracket dan sertakan sel-sel yang anda hendak masukkan. Contohnya di kerja lebih masa minggu 1 ni di C5. Kalau minggu 2 ni D5, E5 dan seterusnya. Jadi anda hanya perlu masukkan je. Saya akan masukkan C5 tambah D5 tambah C5 D5 E5 tambah E5 F5. Alright, tutup bracket. Lepas tu tekan enter. Okey, dia dah kira total jumlah kerja lebih masa yang dilakukan oleh pekerja satu ni. Jadi ni 5. Okey. Jadi untuk memudahkan lagi kerja anda, takkanlah anda hendak letakkan semua formula dalam sel ni. Dia masih masa dan tidak bijak. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda tarik di bahagian petak biru yang kecil ni yang terdapat pada sel ni, tarik dan sampai ke bawah. Okey. Maksudnya formula ni sudah kira semua yang ada ni. Dekat ni. Dia dah menjumlahkan kerja lebih masa yang telah dilakukan oleh pekerja. Okey, lepas tu anda masukkan formula yang ni, kerja lebih masa. Jadi nak kira kerja lebih masa ni, dalam restoran ni dia menggunakan RM6 untuk 1 jam untuk kerja lebih masa. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda tekan sama dengan, anda gunakan 6, anda tekan 6 sebab RM6. Jadi darab dengan jam. Contohnya ni pekerja pertama menggunakan 5 jam. Jadi anda tekan tanda darab. Ni tanda darab dalam Google Sheet. 6 darab dengan 5. Bukan 5, 6 darab dengan sel yang digunakan. Contohnya ni 5 di dalam sel G5. Jadi 6 darab G5. Okey. Tutup bracket. Tekan enter. Okey, sekarang dia dah total terkira berapa kerja lebih masa yang jumlah duit yang didapat dengan melakukan kerja lebih masa. Jadi macam tadi anda perlu tarik je yang bahagian biru ni ke bawah. Alright. Formula-formula macam ni dapat memudahkan kerja anda dan menjimatkan lagi masa anda. Contohnya kalau anda berurusan dengan data-data yang melibatkan nombor-nombor yang besar, digit-digit yang banyak, jadi perkara-perkara begini dapat memudahkan anda lagi. Okey, seterusnya nak mengira EPF. Seperti yang anda tahu, EPF ni mengambil peratusan daripada gaji pokok. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda kira berapa EPF yang terdapat pada gaji pokok ni. Ini contohnya 10% ni. Okey. Sama dengan formula, masukkan formula. 10% tukar pada perpuluhan 0.1. Lepas tu darab dengan sel yang terdapat dalam gaji pokok ni, iaitu DI5 850. Okey, darab I5. Tekan enter. Alright, lepas tu anda hanya perlu tarik je petak biru kecil ni ke bawah. Simple. Sama juga dengan perkesur, masukkan formula sama dengan 0.04, iaitu 4% ditukarkan kepada perpuluhan dan darab dengan gaji pokok yang terletak di I5. Alright, enter. Lepas tu tadi tarik je ke bawah. Alright, dah siap. Kecuali gaji bersih tu. Jadi untuk pengiraan gaji bersih, anda hanya perlu menjumlahkan semua nilai-nilai yang semua jumlah menjumlahkan semua pendapatan yang dapat oleh pekerja tu. Jadi contohnya kalau gaji bersih ni anda perlu menambah I5, iaitu gaji pokok yang terletak di I5, dan ditambah dengan allowance di L5, tambah lagi di kerja lebih masa di H5, dan tolak EPF dan perkesu, iaitu di J5 dan K5. Jadi anda hanya perlu masukkan formula simple je
letakkan formula. Sekejap. Gaji pokok I5 tambah dengan H5 tambah lagi L5 tolak dengan APF dan Pekeso yang terletak di K5 dan J5. Enter. Okey, sekarang dia dah total, dia dah jumlahkan semua nombor-nombor ni kepada gaji bersih. Okey. Jadi anda hanya perlu tarik je warna biru ni ke bawah. Alright, sudah siap semua. Ini contoh je. Jadi okey. Jadi saya nak gunakan tajuk untuk jadual ni, iaitu pembahagian gaji pekerja di Bukit Permai. Di restoran Bukit Permai. Bukit Permai. Okey, kalau anda buat macam ni untuk tajuk, anda akan perasan yang border ni still tetap ada dekat bahagian ni. Jadi apa yang perlu anda buat ialah anda gabungkan sel-sel A, B, C ni dengan menggunakan cara anda tekan itu ke situ dan anda tekan format, tekan merge cell dan merge horizontally. Merge horizontally ni maksudnya anda menggabungkan sel-sel tu secara melintang dan dapat kemas. Okey, nanti kalau saya akan boldkan huruf ni, perkataan ni. Okey, dan saya akan tambah garis di bawah sebab ini kan tajuk. Alright. Okey, dah siap. Jadi jadi kalau macam ni, kalau seperti anda nampak yang gaji bersih yang dilakukan ni tidak teratur, yang ada yang kecil, ada yang besar, ada kecil besar. Jadi apa yang boleh anda buat, anda boleh susun gaji-gaji ni daripada gaji kecil kepada gaji besar ataupun gaji besar kepada gaji kecil. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda tekan nama pekerja, iaitu sajak ni sampai ke bahagian ni. Okey. Lepas tu anda pun tekan format, tekan data. Lepas tu anda tekan sort range. Okey, sort range ni, sort by ni adalah di mana anda hendak menyusun data anda tu berdasarkan apa. Jadi saya hendak menyusunkan data ni berdasarkan gaji bersih. Jadi gaji bersih ni terdapat dalam kolom M. Saya hanya letak, jadi saya perlu pilih kolom M. Okey, dan untuk A ke Z ni ialah ascending. Ascending ni maksudnya dia akan susun data-data anda daripada kecil ke besar, dan descending iaitu daripada besar ke kecil. Okey, jadi saya akan gunakan besar ke kecil. Saya akan tekan sort. Alright, lepas tekan tu dia dah susun siap-siap. Data ni yang paling kecil 961 dan paling besar 1117. Okey, dah siap untuk jadual. Okey. Jadi untuk graf pula, jadi saya akan menggunakan sheet baru. Okey. Pertama sekali dalam graf ni saya akan gunakan data di mana saya membandingkan tahap kepuasan pelanggan, tahap kepuasan pelanggan, tahap kepuasan pelanggan yang terdapat yang dibandingkan dalam 5 restoran. Okey. Contohnya saya sudah siapkan data ni. Okey, untuk pengetahuan korang, data ni saya ambil dengan gunakan cara manual, iaitu dengan contoh dengan mengagikan borang-borang ataupun halayan-halayan, dan pelanggan-pelanggan akan menentukan sama ada akan mengisi borang tersebut dengan menentukan sama ada mereka berpuas hati terhadap semua servis-servis yang disediakan dalam restoran tu. Contohnya, dalam bilangan pelanggan yang berpuas hati jadual ni, saya letak contohnya dalam kebersihan,
60 orang berpuas hati dalam dengan restoran nasi ayam cikgu dari segi kebersihan. Jadi maksudnya pelanggan-pelanggan yang tidak berpuas hati ialah 40. Di sini jap saya tutup. Saya tak isi lagi. Okey. Jadi apa yang boleh anda bandingkan ialah anda buat graf dengan menekan tabel anda ni, jadual anda ni, tarik ke kanan, sampai ke kanan dan tekan ikon carta bar. Okey, tekan insert chart. Alright, dia dah keluar. Okey, ni contoh graf column yang telah berdasarkan table ni, jadual ni. Okey, jadi apa yang kita boleh nampak, kita boleh bandingkan di mana grade kebersihan di nasi ulam cikgu iaitu warna biru adalah paling rendah. Jadi kita boleh nampak yang perbandingan ni sama ada mereka ni adakah kualiti makanan mereka sedap ataupun pelanggan ini berpuas hati, tapi kebanyakannya berpuas hati dalam di kualiti makanan untuk payang serai. Okey, jadi dalam bar ni anda boleh customize contohnya macam anda boleh mengubah chart style ni, contohnya background color saya akan ubah kepada warna yang cerah, contohnya jam muda lah, biru muda, ataupun anda boleh buat efek 3D, kesan 3D pada graf anda. Dan untuk graf ni anda boleh tekan untuk ubah tajuk, anda boleh hanya tekan saja sini, dia akan tulis dekat sini, dan anda perlu tekan saja. Contohnya graf bilangan pelanggan yang berpuas hati. Okey, jadi anda boleh customize juga warna ataupun tulisan ni dengan di bawah title text ni. Dia kata bold ataupun anda boleh text color warna hitam. Dan font size pun anda boleh adjust mengikut kesukaan anda. Dan untuk font ni anda boleh tukar pada macam-macam lah. Jadi okey, dah selesai untuk satu graf. Okey, jadi contoh lain yang boleh anda buat ialah anda hendak buat graf lain daripada graf bar, graf column. Jadi apa yang boleh anda buat ialah anda tekan sekali lagi, masukkan chart, insert chart, tekan ikon ni. Sekejap loading. Okey. Dekat setup ada terdapat chart type iaitu anda boleh pilih graf-graf yang anda kendaki. Contohnya anda hendak tukar pada pie chart ke, anda hendak tukar pada tukar pada smooth line chart ke. Ni contoh je, ni contoh. Okey. Untuk data seterusnya saya akan gunakan untuk saya akan membandingkan data-data tentang keuntungan bersih yang terdapat dalam keuntungan bersih yang terdapat daripada dan dibandingkan daripada di master restoran. Jadi apa yang boleh saya buat ialah saya tekan balik F5 ni, buat macam tadi, insert chart, ditekan ikon. Okey, untuk kali ini saya hendak buat pie chart. Anda buat carta pie. Jadi apa yang boleh saya buat, saya tekan ke chart type di setup ni. Contohlah kalau anda tertekan pangkal pun anda boleh masukkan balik sini, edit chart, dan anda hanya perlu tekan ni, chart type juga, dan ni 3D pie chart. Bagi saya akan pilih yang ni. Okey, ni contoh lah. Jadi macam tadi anda boleh ubah apa-apa custom ikut kesukaan anda, ataupun anda boleh masukkan macam anda tulis sendiri perkataan ni, kata kasar ke, ikutlah anda. Ini saja video kali ini. Jadi terima kasih dan
Assalamualaikum. Harap anda berpuas hati.